Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah wala haula wala quwwata illa billah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi syukur, dengan sebanyak-banyak syukur. Dalam keadaan kita merasai kita adalah hamba Allah, dalam kita menunduk diri kita, tawaduk kita, khuduk kita di hadapan Allah, kita ikut apa yang Allah kata, kita tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, mulut kita sentiasa menyebut Alhamdulillah, iaitu tahmid. Alhamdulillah dengan nikmat Islam dan iman yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabilah kita kenal akan Islam, kerana Nabilah perjuangan Nabilah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan perit dan getir, air mata dan darah. Kita kenal apa itu iman. Tauhid telah diperjuangkan oleh para nabi yang lain, tetapi iman dan syariat yang baru yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pengukuhan iman yang mantap yang telah diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi dah rasul, tidak ada lagi dah nabi setelah daripada kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hanya ada innama yakhshallah min ibadihil ulama, yang ada hanyalah orang yang takut kepada Allah, iaitu ulama. Siapa yang takut pada Allah daripada golongan hamba-hamba Allah? Ulama. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik. Kita masuk sedikit tentang solat kita. Mengapa kita perlu berubah tempat daripada satu tempat kepada tempat yang lain? Kita sembahyang fardu, sembahyang berjemaah fardu. Lepas tu kita nak sembahyang sunat ba'diyah. Mengapa kita berubah tempat? Okey. Kerana mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dia akan solat ba'diyah di rumah ataupun qabliyah di rumah. Dia tak pernah sembahyang di masjid. Maka selepas itu, itulah sunnah, kita ambil sunnah berubah tempat, mengambil perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kalau nak berubah tempat, tiba-tiba tidak ada tempat yang terkosong, macam mana? Adakah perlu sembahyang di situ juga untuk mengambil sunnah? Sembahyang sunat tu dapat dah, nak ambil sunnah Nabi tu boleh, kata Imam Nawawi, dengan bercakap sedikit yang berkaitan dengan dunia. Cakaplah berkaitan dengan dunia, ataupun zikir yang berkaitan tidak ada kaitan dengan solat, maka membolehkan kita untuk bangun solat sunat pun boleh, kata Imam Nawawi yang disebut dalam Syarah Muslim. Heran juga, kita duk ubah merata. Tadi mayang dengan Tok Imam, duduk belakang Tok Imam, duduk tepi Tok Imam, tiba-tiba merata selera. Yang Pak Long tu tak berubah pun, dia duduk tang tu juga. Dia duduk kata tak betul dah tu, dia tu tak betul dah. Betul sama aja. Dia tak berubah, tapi tadi dia ada zikir wirid tak? Wirid tu bukan ada dalam sembahyang. Maka dia dah telah berkata-kata. Bila dia dah berkata-kata, maka membolehkan dia mendapat fadilat berubah tempat.
ataupun dia injak sikit ke kiri atau ke kanan daripada tingkat sejadah dia. Kadang-kadang kita tengok dia lari daripada ridak dia ataupun dia lari daripada sejadah dia. Itu kira dia dah tu. Takkan nak berubah macam tu, baik balik duduk rumah mayang. Dah Nabi hak betul-betul sunnah dia, Nabi balik rumah terus. Balik pula sekali lagi kuliah tuang pula. Kacau. Dia masalah dia bukan besar pun. Masalah dia pasal kita tak mengaji, dia tak erti. Dia tengok orang pasal soalan ni, dia tanya kita. Pasal apa dia tak berubah tempat? Ya Allah, bak berubah tempat pun hang tanya. Benda remeh je pun. Yang utama dia dia tu yang buat. Yang utama dia qabliyah tu yang buat. Bukan persoalan dia nak kena berubah tempat duduk belakang tiang punya pun. Belakang tiang pun tak kena. Dia kena kiri sikit ke tiang ataupun kanan tiang. Duduk betul tiang pun ada masalah juga. Okey, baik. Muslimin yang dirahmati Allah, kita sulam sedikitlah. Baik, kita sambung balik dalam kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini Haji Sa'id bin Haji Ibrahim, mantan bekas mufti negeri Sabah yang juga daripada anak murid Pak Da'i daripada Mekah, seorang ulama yang cukup alim tentang akidah. Moga-moga Allah mengampuni dosa tuan guru ini, moga-moga Allah mengampuni dosa guru ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa seluruh guru-gurunya, moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya, amin ya rabbal alamin, yantafi'u bihi ila dar. Baik, mengapa kita perlu minta keampunan? Sebab Allah sebut dalam Quran, Rabbighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allah suruh kita sebut dekat Nabi, tolong doa keampunan bagi seluruh muslimin muslimat yang telah mati dulu pun kena minta ampun. Minta juga, mintalah pada Allah. Mana tahu ada di antara kita yang makbul doanya, yang Allah terima akan aminnya dan sebagainya. Muslimin yang dirahmati Allah, ni cerita lagi. Tuan-tuan tahu tak, kita bila mati nanti, kita hidup macam waktu hidup. Hak kita duk buat waktu hidup ni adalah bekalan waktu mati esok. Kita pun makan di sana. Itu sebablah kata wala taqulu, jangan kamu katakan bahawa orang yang mati itu mati, tapi dia hidup di sisi Allah dan kamu tidak merasai. Wala tash'urun, dia hidup, tapi hidup di sana Allahu a'lam lah, hidup dengan apa? Hidup dengan memakan balik kebajikan-kebajikan, pahala-pahala, zikir-zikir yang telah dia buat. Tuan-tuan, hidup di dunia tak ada apa pun kita buat, maka matilah ia di sana dalam keadaan apa pun tak bawa. Seorang wali Allah, dia tertidur di atas perkuburan, nama dia Zunnun al-Misri. Ini bukan hukum lah, nak cerita bagi dia bertemu dengan ruh yang telah meninggal. Lalu dia bermimpi, dia berjumpa dengan ruh yang gemuk gedempol, yang sehat walafiat. Lalu Zunnun al-Misri, seorang wali Allah ini, tanya, macam mana boleh sihat macam ni? Ni pakcik, dia kata, anak aku tiap-tiap hari hantar makanan. Ini zikir. Tiap-tiap hari baca doa, tiap-tiap hari buat tahlil. Itulah makanan mereka. Yang kita kata tak sampai tu cerita lain. Sampai ke tak sampai, kita pegang kata sampai. Perbuatan anak soleh ni sampai. Lepas tu hak sedekah jariah dulu pun ada lagi berlambak. Kira dia kaya raya duduk di kubur, dalam kubur, sampai tak termakan. Lepas tu jumpa lagi seorang ruh, seorang pula dah, orang lah. Orang bila seruh jumpa seorang lah, orang hidup ni. Bila terpisah dengan jasad, dia tak panggil orang lah. Jumpa satu lagi roh kukuh kedekiang, lapak kebuluran. Tanya pasal apa? Dia kata, anak aku tak pernah hantar. Lepas tu tak makan, dia kata adalah makan saki-baki kiriman orang Islam. Yang itulah kita kena ingat, saki-baki kiriman orang Islam. Hak tu yang saya selalu sebut. Kita membacakan keampunan, kita baca Fatihah kepada muslimin muslimat. Hak itulah daripada ambil. Duk ambil tumpang hak kita, kata alal muslimin kafatun syai'in al-Fatihah.
Kita baca hak depa ni lah, yang anak tak hantar, yang dulu tak ada bekalan, kita tolong hantar, kesian kat depa. Tu kata rabbighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al qulubana ghillan lil ladzina amanu. Ya. Pasal apa? Pasal Allah suruh kita minta ampun kat depa. Dah minta ampun, kalau boleh minta ampun orang yang telah mati dalam keadaan dia dulu asal dia ada iman, maksudnya dia Islam, kita boleh minta ampun pada dia. Kafir tak boleh lah. Maka takkan tak boleh kirim. Tu persoalan dia. Ya, sampai. Tapi apa pun harap ke anak soleh lah. Harap ke harta yang disedekahkan, harap ilmu yang dimanfaatkan. 3 benda ni. Itu yang kuat. Tapi kalau dah tak ada apa, macam tu lah, kurus, duk tunggulah, rajin-rajin lah, duk saja-saja Al-Fatihah. Umum kan? InsyaAllah lah, adalah hak yang kita kenal, kok pakcik-pakcik yang kita kenal tepi jalan, kerja kali ke, anak dia tak ada, siapa tu? Tolong kesian. Mala yarhamullah, fala yarhamun nas, kata Nabi SAW, hadis sahih dalam riwayat Muslim. Siapa yang tidak ada perasaan kasih sayang pada manusia, maka Allah tidak akan kasih sayang padanya. Mana tahu esok kita pula tutup mata, anak kita terlupa, Allah akan gerakkan orang lain akan tolong kita. Yang tu ya, yang itulah niat saya, yang itulah niat saya. Mana tahu kok ada sakit baki amal kebaikan yang aku buat pada orang yang hidup, yang telah mati, yang hidup dan yang telah mati, mungkin esok Allah Ta'ala balas balik. Bukan senang di sana tuan-tuan. Tujuan kita di sana, bukan di sini. Tujuan kita adalah kematian kita, bukan waktu hidup ni. Baik, tak habis perbincangan lagi kan? Yang ke 23. Okey, masih bab beriman kepada Nabi. Macam ni tuan-tuan, apa itu akidah? Apa itu iman? Iman membicarakan tentang 3 perkara. Yang pertama tentang Allah, bab tauhid lah. Yang kedua tentang nubuwah, kenabian, ni bab Nabi. Yang ketiga tentang sam'iyah, sam'iyat satu. Sam'iyat, perkara-perkara yang kita dengar daripada lidah Rasulullah, perkara-perkara yang kita dengar daripada Al-Quran tentang hari akhirat. Dia kena ada iman ya. Kita kena ikat betul-betul. Takkan ku kena hampir teratus selisih tulang rusuk. Duk takkan kena hentak hampir relai. Takkan daging jatuh. Iman. Perkara itulah perkara iman, dan perkara itulah perkara akidah. Siapa yang dia rasa takut, maka datanglah takwa padanya. Konsep akidah ini dia akan tertakluk pada jauh mana iman kita. Bab nubuwah, bab kenabian ada dibincangkan tentang dalam rukun iman, iaitu di antaranya beriman kepada Rasul. Maka inilah tata cara dia. Kena beriman dengan Rasul. Siapa Rasul itu? Nubuwah itu tadi. Adakah lagi Rasul ataupun Nabi setelah kewafatan Nabi dan sebagainya? Ni mengaku pula dah yang Rasul Melayu tu. Dah hari tu lepas habis dah. Mengaku salah. Kena tangkap apa semua. Lepas. Ni. Bulan ni dia mengaku pula dah, kata dia Rasul juga. Tak sudah. Sebab itulah Nabi sebut kesesatan sampai kiamat takkan sudah. Kesesatan, benda sesat ni sampai sudah. Kita kata selesai dah kot. Tak ada tuba pun naik balik. Sekian, terima kasih. Dia naik balik dah pun. Hari tu kuning dia cat elok dah. Dia cat balik pula dah. Muslimin yang dirahmati Allah. 23. Sambung balik dah. Para Nabi dan Rasul dibuktikan kenabian dan kerasulan mereka itu dengan mukjizat. Hang kata hang Nabi, mana mukjizat hang? Hang kata hang Rasul, mana mukjizat hang? Kalau takap mengorak dapat tu kan mukjizat, tu segok. Kan? Tapi kadang-kadang bukan pakai mukjizat, itu adalah mungkin jin.
Ada yang menggunakan sesuatu sihir dan sebagainya. Lepas tu kita pun terpegun. Ataupun magic, black magic dan sebagainya. Debit ke profil boleh pergi hilang. Dia mukjizat ke? Bukan. Yang tu sihir nama dia. Tak boleh beza mukjizat, karamah, maunah, laduni pun kalau tak boleh beza. Itu di antara sebab-sebab kita ni pula orang Islam kita ni, orang Melayu kita, mau tengok pelik sikit ya, miracle. Orang putih kata. Ketaajuban. Mau tengok, sat lagi tengoklah. Ada pengikut kau tu. Adalah pengikut kau tu tengok. Nah, mau kalau kata orang tumbuk tak boleh pi, tak boleh pi, tunggulah. Lagi ada orang ikut Ada, memang ada lah. Tapi akidah orang yang hak ajak, hak bawa tadi macam mana? Tuan-tuan tengok hak yang dituba tu, proses awal tu kerana daripada Indonesia. Seorang pekerja Indonesia yang ada ilmu black magic ni mai ke situ, depa kata tok guru depa lah. Siap buat kutipan pasal apa tok guru di Indonesia sakit, balik dalam masa berapa jam ya. Hai duit tu pi kat mana? Pi kat dia pun. Allah. Pasal apa? Pasal ada sesuatu ketaajuban. Kita mau tengok, kita tak tahu kata itu sihir ke, kita tak tahu, kita kira benda pelik ya. Itulah kita nak ikut. Muslimin yang dirahmati Allah. Mukjizat lain, mukjizat tak sama. Nanti saya bawa satu kitab cerita apa itu mukjizat Nabi SAW. Nanti saya bawa, saya terlupa nak bawa. Pasal duduk di rumah, saya tak main daripada rumah, saya main daripada kelas. Okey. Menunjukkan kebenaran nabi-nabi dan rasul-rasul itu bahawa ia adalah seorang nabi atau seorang rasul. Di antara mukjizat contohnya Nabi Yunus. Dia jatuh dalam laut pun dia tak mati. Dia ditelan oleh ikan pun dia tak mati. Itulah mukjizatnya. Okey, kelebihan, mukjizat ni kelebihan. Apa dah yang ada kelebihan pada dia? Di antara mukjizat Nabi Ibrahim dibakar api tidak mati. Itu mukjizat dia. Duk cari apa dia? Tahu mana mukjizat dia? Kelebihan yang ada pada dia. Itulah mukjizat dia, duk cari. Apa kelebihan kau ni? Apa kelebihan? Tak payah duk cari sangatlah bab-bab mukjizat tu. Dan Nabi SAW sendiri ada banyak mukjizat dia. Di antaranya banyak dia simpan. Dia tak bagi, dia tak guna. Pasal apa? Sebab dia nak gunakan di akhirat nanti sebagai syafaat kepada hamba-hamba, kepada umat-umat dia. Muslimin yang dirahmati Allah. 24. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Allah dan Rasulnya. Pegang. Dia Nabi dan dia adalah seorang Rasul. Dan hambanya. Hamba, bukan anak. Bukan isteri. Anak daripada isterinya. Pasal ada orang tanya, menjadi persoalan. Kalau dah Allah tu kun fayakun, saya sebut di sini. Bunyi kun fayakun, jadilah. Maksudnya Allah tu maha kudrat, Allah tu maha kaya, Allah tu maha boleh jadikan apa saja. Lepas tu dia tanya, pasal apa Allah tak jadikan bini? Pasal apa Allah tak jadikan anak? Awak yang bodoh. Tu dia kasang pula. Hang tak baca qul huwallahu ahad ke? Lam yalid lam yulad. Walaupun Allah ada kuasa untuk jadikan apa saja, fikir balik, Allah ada sifat wajib bagi dia, ada mustahil bagi dia, ada harus bagi dia. Mustahil bagi Allah ada anak. Oh, tak faham mereka. Muslimin yang dirahmati Allah. Jangan kata Allah Ta'ala tu ada kuasa, ada segala-galanya, seolah-olah persoalan tu memperlekehkan Allah balik. Pasal apa? Terlalu logik sangat, duk rasa pandai. Lalu tak tahu kata jatuh akidah. Duk kun fayakun, sikit kun fayakun. Ada juga hal itu. Kun fayakun tu tak semuanya kun itu ya. Adalah ilmu-ilmu mana tak tahulah, persilatan ke apa ke. Tak semua kun akan jadi fayakun. Faham tak? Sebab tak ada kehendak pun Allah pada kun itu. Dalam lah tuan-tuan tu.
Mau kata kehendak dia, sebenarnya nafsu dia untuk dia persoalkan Allah. Dia duduk rasa dia nak menikah. Waktu dia bertikai Allah Ta'ala pula. Allah Ta'ala bukan macam kita, ada nafsu dan sebagainya. Dia duduk rasa lapang. Allah Ta'ala tak boleh buat ke bagi dia nasi ke apa kan? Loh, hangnya lapang. Yang hampir kait dengan Allah Ta'ala tu pasal apa? Jangan samakan kita dengan Allah Ta'ala, mukhalafatuhu lil hawadis. Jangan apa yang terlintas dalam kepala otak kita, kita kait dengan Allah Ta'ala. Sikit kita nak kait dengan Allah Ta'ala. Ni waktu COVID-19 awak Allah Ta'ala tak bagi hapus buang semua ni. Ada pasal lah. Kalau tidak, buat apa yang dipanggil sebagai tauhid rububiyah. Sebab Allah nak tarbiyah kita, ada masalah. Hampa tu ada masalah. Kalau betul kata macam tu, lama dah Nabi kata, Ya Allah, menangkan setiap peperangan yang kami hadapi. Ada Nabi minta? Tak. Ada sebab lah. Betul kalau apa kekasihnya minta, insya-Allah semua ada tunai. Apa yang Muhammad minta semua. Tapi pasal apa Nabi buat macam tu? Sebab sifat rububiyah Allah tu, tauhid rubub, bukan sifat. Faham? Ni semua kata kehendak hang, itu perangai Yahudi. Kalau orang macam tu dia perangai Yahudi. Sifat-sifat Yahudi, sikit-sikit dia tanya kat Harun, sikit-sikit dia tanya kat Harun. Nak tanya Nabi Musa takut. Nabi Musa tinggal ya, naik atas bukit Tur Sina, dak bermunajat. Tu pun atas permintaan umat dia juga, nak tengok Allah. Naiklah Nabi Musa atas bukit Tur Sina. Bukan dekat ni tuan-tuan, 3 jam, 4 jam perjalanan nak sampai ke puncak. Kerana umatnya. Harun duduk di bawah, duduk tunggu. Depa tunggu-tunggu Nabi Isa tak turun, depa sembah batu pula dah. Dalam sat ni tinggal pun. Depa sembah anak lembu, nama dia. Kepala dia Samiri. Sampai keluar ada lagi anak lembu tu. Bentuk anak lembu tu hasil angin. Angin tiup jadi bentuk. Kepala apa dia panggil anak lembu. Depa jadikan hatu Tuhan pula dah. Loh, pasal apa? Mau permintaan depa tak tunai ya, depa sembah benda lain. Kelaku baik sungguh. Macam tu adalah, mau tak dapat ya, sokong orang lain. Terima kasih. Iman tak ada langsung. Mopak tak bagi, mak tak bagi, kerana nak lari rumah lah. La ilaha illallah. Ni cerita iman. Itulah kelaku Yahudi. Lepas tu mau kalau minta pula ada hidangan maidah, hidangan daripada syurga, man nawasalwa, turun mai. Hidangan tersebut man nawasalwa tu tadi, semua dia kerja nak minta lah. Tu nama Yahudi. Kata Allah Ta'ala boleh bagi apa semua, cuma minta tengok hidangan. Turun man nawasalwa, hidangan manisan daripada syurga. Baca Quran surah Baqarah. Tu kata panggil. Tu ada dalam orang Islam kita. Mau kalau kata minta, mau kena tunai. Pasal apa Allah tak tunai? Ingat, pasal apa aku amin lama dah, 40 tahun dah duk amin, tak dapat pun. Yang pertama, mungkin ada salah dengan Allah. Yang kedua, mungkin Allah tundakan pada satu hari yang lebih hak untuk kamu dapat. Bukan benda tu remeh ya. Ada lagi yang akan dapat lebih besar. Yang ketiga, Allah jadikan ia sebagai amal ibadah. Doa tu ibadah. Allah jadikan ia sebagai pembuka pintu syurga. Teruskan berdoa. Qul ud'uni astajib lakum. Doalah kamu, aku akan tunai. Duk tanya ulat, bila nak tunai? Kes tu bila? Kan LO hantar dah, dia kata. Tu bila nak ni? 3 bulan dia kata. Mau kerajaan. Dah, kadang-kadang tak dapat lala tu. Dia nak bagikan kita sebagai ibadah supaya dia berdoa. Ada orang bila dia berdoa dia tak dapat, dia putus asa, dia tak mau doa dah. Sampai mayang pun tak mau. Ada pasal Allah Ta'ala tak semua dia akan tunai. Inilah masalah akidah umat akhir zaman yang terlalu cerdik, yang katanya terlalu cerdik. 24. Tadi tak habis lagi nak. Seorang Nabi dan Rasulnya dan hambanya yang menjadi pilihannya. Apa dia pilihan? Mustafa. Pilihan tu maksudnya Mustafa. Muhammad Mustafa. Pernah dengar Mustafa? Mustafa ni maksudnya terpilih, yang dipilih. Muhammad Al-Mustafa.
Siapa nama Mustafa tu, nama sebenarnya gelaran pada Nabi Muhammad lah. Mukhtar pun nama kepada Nabi Muhammad yang terpilih, Nabi yang terpilih. Dalam banyak rupanya dipilih akan anak Aminah. Aminah ni tak pernah keluar rumah. Yang Abdullah ni seorang lelaki yang cukup baik, yang beriman, seorang peniaga, nak cari pasangan. Semua dah tahu kata dia ni akan melahirkan daripada Abdullah ni, ada mimpi daripada Abdul Muttalib akan lahir daripada dia ni, akan lahir seorang pemimpin yang agung. Semua perempuan gedik nak ke dia. Tapi Aminah dah ada doa, lalah jatuh hati pada Aminah. Itu yang lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terpuji dua-dua ibu bapa dia, sikap mereka. Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Baca dalam qasidah ada cerita. Dalam Marhaban tu, kitab Marhaban, kitab Zanji tu. Dan tidak pernah juga menyengutukan Allah semenjak kecil lagi. Dia tak pernah sembah berhala. Yang kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang besar hingga hari kiamat. Siapa tinggal? Tanya diri kita. Tu mukjizat besar tu. Oh, rupa-rupanya mukjizat tu duduk atas rehai. Tekangkang rehai tu 40 tahun dah. Siapa dia yang baca? Mau letak anai-anai semut. Mau letak semut lipah. Lepas tu duk buat terkejut pula, hilang titik. Mau tak hilang titik apa? Anai-anai tembus hitam tu. Muslimin dirahmati Allah. Sampai hari kiamat itulah mukjizat terbesar kita. Maka peganglah ia, maka bacalah ia. Tak reti baca, pi mengaji. Siapa yang mengaji terangkak-rangkak, 2 pahala bagi dia. Pasal nak suruh juga belajar. Ni duk tunggu peluk Quran, ni duk tunggu peluk Yasin. Baca dak juga. Muslimin yang dirahmati Allah. Dan melemahkan orang-orang kafir meniru Al-Quran. Sampai sudah orang tak boleh buat sama seperti Quran. Di dalam fusahah dan balaghahnya, bahasa-bahasa kiasan, bahasa-bahasa syair dia terlalu indah, terlalu balaghah, terlalu tinggi, sampai orang lain hak yang pakar bahagian syair pun tak boleh lawan bahasa tu. Ayat dia semua rima akhir dia sama ya. Kalau mat iwad, fatahatin, semua fatahatin sampai hujung. Kalau waw nun. Kalau ya nun. Cantik ya Quran. Siapa boleh buat? Tak boleh ya. Sekalipun mereka itu mempunyai banyak sastrawan dan pujangga. Pawau jim ngaga, betul? Di dalam bahasa Arab Quraisy. Tak boleh tuan-tuan. Kita tengok macam ni lah, bagi contoh lagu lama. Apa dia lagu? Apa dia? Yang apa dia? Tasiknya biru. Ayat dia cantik ya, rima akhir. Apa dia? Tapi tak ada pahala ke duk ingat berapa tau lagu tu pun. Kan? Tempat mandi nak dara jelita. Apa dah? Apa dah yang dekat lagi kan rindu, ini kan pula jauh di mata. Ayat dia cantik. Main lagu rela, rap. Macam orang cakap gagap tu pun orang dengar tu. Lagu la. Maksudnya hebat macam mana lagu lama dulu, main lagu baru ke main lagu apa pun tak boleh setanding dengan syair-syair yang penyair Arab. Penyair Arab pula tak boleh setanding dengan bahasa balaghah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Okey, baik. Sampai sudah orang tak boleh. Bukan tak boleh tiru. Ada yang orang cuba buat. Syiah pun cuba buat, dia tambah 9 ayat. Lepas tu pula Musallamatul Kadzab.
Setelah kewafatan Nabi, dia pula mengaku kata dia Nabi. Dan dia pula berturun ada satu ayat. Kalau kita alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dia pun ada juga fil. Dia kata apa? Gajah hidungnya panjang. Ayat bodoh. tu pun ada ikut. La ilah. Jangan duk pelik sikit lah. Benda kalau tak masyhur, kalau tak ada orang ikut. Ni pasal masyhur, pasal ada guru duk ikut tu lah. Ya. Ingat tuan-tuan. Benda kalau tak masyhur, orang tak ikut. Pasal apa yang masyhur disebut-sebut Rasul Melayu? Pasal ada guru ikut. Tambah-tambah orang yang tak tahu ilmu banyak. Nampak terus ikut. Baik, Sulaiman yang dirahmati Allah. Cari Allah tapi cara tak kena jalan. Cari syurga, tersesat, tersungkur di depan syurga. Cerita apa tu? 26. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain daripada mukjizat Al-Quran, didapati juga mukjizat baginda di dalam hadis yang sahih, seperti terbelahnya bulan dengan isyarat tangan Nabi, terbitnya air di celah-celah anak jari Nabi, kenyang sebilangan manusia yang ramai memakan makanan yang sedikit dan lainnya. Ingat tak hak yang saya cerita hari itu? Panggil Nabi nak makan, tapi boleh makan 1000 orang tentera. Pasal apa? Pasal Nabi yang cedok. Habis balik Nabi dengan tentera habis semua. Buka perut, duk ada sedikit pun tak tercecah. Itu mukjizat Nabi. Ada lagi dalam kitab Syama'il, Nabi suka makan kaki kambing, kawarak. Minta ke Aisyah, makan dah satu. Habis makan, minta lagi, habis dah 2. Lepas tu minta lagi, habis dah 3. Minta lagi, habis dah 4. Kaki bukan ada isi sangat pun. Minta yang kelima. Aisyah kata, "Hai abang, kambing ada berapa kaki?" Pada logik akal lah, tapi dengan mukjizat Nabi SAW. Nabi kata, "Cuba pergi tengok." Aisyah buka tengok, ada lagi. Pasal apa? Pasal dia teringin, dia dapat. Tapi hak tu nak habak kata kelebihan dia saja. Tapi pada sebenarnya Nabi bukan jenis tu kebulok. Hak hidup kata macam tu, kita pikait dengan kebuloknya Nabi. Jangan. Macam Nabi kahwin dengan budak-budak. Jangan kata lok-laknya Nabi kahwin dengan budak-budak. Jangan ada macam tu nah. Jatuh akidah. Sebab memburuk-burukkan Nabi SAW. Terlintah dalam hati istighfar. Lintasan hati kali pertama tak apa. Kedua, jangan didalami. Kalau didalami, baru jatuh kali ketiga. Kalau terlintah macam contohnya mengaji, bila saya cerita benda pelik berlaku pada Nabi, takkan kau gelojoh, astagfirullahalazim. Yang tu tak berdosa lagi. Tapi mai duk pi pedalam pula, mula dah. Tak. Yang ketiga tu dosa terus. Atau dia panggil qasad. Hak awal tu memang tak berdosa lagi. Macam kita semayang lah. Siratal ladzina an'amta. Kalau kena sate sekali lagi mau sedap juga no. Astaghfirullah siratal ladzina. Itu boleh lagi. Ni sampai dah hampir asyik masuk sampai semua dah. Oi, kena 8 cucuk pun nak kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peak. Itulah yang payah. Sekali terlintas tu tak apa. Jangan sampai mendalami lintasan tersebut menjadi i'tiqad, menjadi pegangan sampai rasa. Patutnya waktu kita sembahyang, kita rasa lazatnya yang tu. Ni dak lazat lagi sate, lazat lagi chicken chop, lazat lagi nasi, tambah-tambah pula dia nak buat kenduri. Kipas angin tolak mai kat sini, santu hidang dah. Oh, dia bau kari sedap Yang hampa hantar mai buat apa? Kata Nabi SAW, ketika hidangan itu sampai, maka makan dulu, jangan sembahyang. Sampai Nabi kata macam tu. Sebab apa? Hampa tak khusyuk. Tak duk bau nasi Arab. Muhung. Untuk tu imam pun calur betul lah. Muka dengan bau dia tengah. Allah, kena buat malam ni buat masak tomato, nasi tomato lah, bau dalca pula dah. Murung dia main lintas tu, dia dalam dah.
pasal dia bau. Tu sebab Nabi kata nu'as, mengantuk, makanan hadir, makan dulu. Sekejap lagi baru sembahyang. Tapi kalau dah kata pi kenduri rumah sekian-sekian, ada tak ada? Tak ada sembahyang lah. Dia kata tak apa, kita pi makan kenduri, murung hari hantar mai dah masjid. Tu lain. Muslimin yang dirahmati Allah. 27 akhir last. Hikmah perutusan rasul-rasul. Sebab apa hikmahnya rasul-rasul diutuskan? Apa dia? Pasal apa? Tujuan pokok dan utama sebab apa diutuskan perutusan ialah mengajak manusia menyembah Allah. Itu tujuan dia. Pasal apa diutuskan manusia dalam golongan ni? Pasal apa diutuskan manusia dalam kelompok ni? Pasal apa diutuskan manusia dalam kabilah ni? Pasal apa? Pasal apa? Nabi ramai, Rasul sikit ya, 25 aja. Tapi pasal apa diutuskan? Pasal apa dia? Nabi, dia tak perlu berdakwah. Dia hanya tunjuk akhlak saja. Dia tak perlu ajak. Rasul tunjuk akhlak dan ajak. Itu nama Rasul. Beza. Okey. Menyembah Allah dan mentauhidkannya dan menjadikan asas dakwah kerasulan mereka untuk menegakkan agama Islam sejak daripada Adam sampailah Nabi Muhammad. Itulah pucuk asal pokok mengapa Rasul diutuskan. Takat tu saya tuan-tuan, nanti kita masuk beriman kepada kitab. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala, segala keburukan itu daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.